Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sambung pembelajaran kita untuk kelas PDPR bagi subjek Sains Darjah 2. Semua boleh buka buku teks sains, muka surat 87. Buka buku teks sains masing-masing, muka surat 87. Ini ulang sekali lagi. Buka buku teks masing-masing, muka surat 87. Okay, siapa dah buka dan dah bersedia tunjuk good. Dia dah bersedia dan dah buka buku teks sains, dah tengok ke hadapan, tunjuk good. Okay, baik, bagus, bagus. Bagus Hana. Bagus Yume, Uzai, bagus. Rizky pun tunjuk good, Fakira tunjuk good. Okay, bagus. Okay, terima kasih. Okay, turun tangan semua. Terima kasih semua anak-anak. Okay, baik. Pada malam ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita, tapi kita akan masuk. Waalaikumsalam Intisor. Wa'alim dah. Okey dah. Jadi kita akan sambung lagi pembelajaran kita, tapi kita akan masuk topik ataupun tajuk yang baru, iaitu unit 8 campuran. Okey? Unit 8 campuran. Apa itu campuran? Jom kita tengok. Okey. Baik, tengok buku teks kamu muka surat 87. Okey. Tengok dialog tu yang nombor 1. Wah, banyaknya. Okey, banyaknya apa? Banyaknya duit. Okey, jadi dicampurkan semua duit shilling yang ada macam-macam. Duit shilling 10 sen, duit shilling 20 sen, duit shilling 50 sen, duit shilling 70 sen. Adakah duit shilling 70 sen? Mana ada kan? Kita ada duit shilling 5 sen, 10 sen, 20 sen, 50 sen. Kan? Kita tak ada duit shilling 70 sen. Okey, dicampurkan semua duit shilling. Maklim. Ya, Muka surat 85 ke? muka surat 87. Oh. Ada apa-apa nak tanya lagi? Tak ada apa-apa. Okey, mute kan mikrofon. Okey, baik. Jadi dia campurkan semua duit shilling tu. Okey, kemudian tengok apa dia cakap dekat kakak dia tu. Kalau diasingkan begini, barulah duit mudah untuk dikira. Kalau kita asingkan duit shilling kita, maksudnya yang duit 50 sen satu baris, satu kumpulan, yang duit 20 sen satu kumpulan, yang duit 10 sen satu kumpulan, barulah kita senang nak kira. Kalau kita bercampurkan semua, susah kita nak kira, betul tak? Okey, baik. Tengok nombor 2 pula. Okey, gambar nombor 2. Kita tapis air teh ini dahulu. Okey, dia minum air teh tapi dia tak pakai teh yang uncang tu, dia pakai yang serbuk punya. Kamu pernah minum tak air teh yang pakai serbuk tu? Yang ada dekat bila kita buat air teh tu, ada dekat bawah tu ada yang macam serbuk-serbuk tu. Tu kita panggil air teh serbuk. Dia tak pakai uncang tu. Okey. Lepas tu dia cakap kita tapis air teh ini dahulu. Lepas tu dia cakap apa? Barulah tiada hampas teh. Maksudnya kalau kita nak minum air teh yang pakai, kalau kita buat air teh pakai yang serbuk tu, kita kena tapis dahulu. Barulah kita tak terminum sekali dengan serbuk-serbuk teh tu, dengan kita panggil hampas teh. Barulah kita tak minum dengan hampas teh tu sekali. Sebab kita nak minum air sahaja. Kita tak nak minum hampas teh tu. Kalau kita terminum hampas teh tu boleh tersedak. Okey. Baik, tengok gambar yang ketiga. Tepung perlu diayak dahulu. Hasilnya tepung yang halus dapat diasingkan. Okey, baik. Kalau tepung pula, biasanya kita akan gunakan pengayak. Okey, pengayak tu kamu tengok kat gambar nombor 3 tu. Kalau kamu tak tahu pengayak tu apa, kamu cuba tanya ibu ke, mama ke, umi kamu ke kan? Tanya mak kamu, ayak tu apa? Mesti mak kamu tahu. Okey. Tepung dia kan halus. Alim, kita tahu ayak tu apa? Tahu, bagus. Okey. Tepung dia kan halus, tetapi kalau dia dah bercampur, dia dah tepung banyak. Okey. Dia boleh jadi gumpal-gumpal yang besar. Jadi dia tak, kita kalau nak masak, buat kuih ke, buat kek ke, kita perlukan tepung yang halus sangat. Jadi untuk dapatkan tepung yang halus tu, kita kena ayak. Okey, kita kena ayak.
Macam mana Mak Dia tunjuk? Okay, kita kena ayat tepung tu supaya kita dapat yang halus. Yang halus tu akan jatuh ke bawah. Yang besar, yang bergumpal-gumpal, berketul-ketul macam batu tu akan tersekat dekat pengayak tu. Okey. Okey, baik. Kenapa ada situasi yang macam ini? Okey. Sebab kita nak mengasingkan sesuatu bahan, nak mengasingkan sesuatu. Okey, sebab itulah kita kena tahu ada beberapa kaedah ataupun cara yang kita boleh gunakan untuk mengasingkan sesuatu bahan. Okey. Baik, cuba tengok muka surat 88. Tengok muka surat 88. Okey, Muallim tulis ya kat depan ni. Okey. Kaedah kaedah mengasingkan campuran. Okey, kita akan tengok ada beberapa kaedah yang kita boleh gunakan untuk kita asingkan campuran tu. Campuran tu apa? Bahan-bahan tu lah. Okey, kaedah yang pertama. Yang pertama, kamu tengok gambar mi tu. Okey. Lihat makanan ini. Ada campuran, bukan mi tu murku. Minta maaf. Itu murku, bukan mi. Lihat makanan ini. Ada campuran murku dan kacang. Dekat murku tu ada murku, ada kacang, bercampur semua. Okey. Tengok perbualan dua orang kawan tu. Saya suka murku, tapi siapa yang buka mikrofon ni? Okey. Okey. Tengok dia cakap apa? Saya suka murku, tapi saya tak suka makan kacang. Yang baju hijau tu cakap kan? Dia suka murku tapi dia tak suka makan kacang. Tapi dah bercampur dah murku dengan kacang tu. Nak buat macam mana? Kan? Tengok yang baju kuning tu pula cakap apa? Saya suka kacang. Dia suka kacang pula. Kan? Macam mana nak asingkan? Bagaimanakah Kugan dan Kanang hendak mengasingkan campuran kacang dan murku? Kita boleh mengasingkan bahan-bahan dalam campuran dengan kaedah yang berbeza. Apa kaedah-kaedahnya? Okey, yang pertama tengok muka surat sebelah 89. Kugan dan Kanang boleh mengasingkan campuran kacang dan murku dengan cara menyisih. Menyisih. Sebut sama-sama dengan Muallim. Menyisih. Sebut sama-sama boleh? Buka mikrofon. Dah. Menyisih. Sebut. Menyisih. Okey, baik. Menyisih. Okey, tutup mikrofon. Terima kasih. Okey. Cara yang pertama ini, menyisih ini, masa tengok dia ambil satu-satu. Dia ambil murku, dia letak satu tempat. Dia ambil kacang, dia letak satu pinggan. Okey, dia ada dua pinggan. Yang murku dia letak kat pinggan yang pertama, yang kacang dia letak kat pinggan kedua. Itu kita panggil menyisih. Okey. Kenapa kita guna cara menyisih ni? Ini kerana kacang dan murku mempunyai saiz yang besar dan bentuk yang berbeza. Okey. Saiz yang besar dan bentuk yang berbeza. Okey. Untuk menggunakan kaedah yang pertama ini, kaedah menyisih ini, kalau benda yang kita nak asingkan tu, dia benda yang besar dan bentuk dia berbeza, tak sama. Contohnya apa? Contohnya, okey, contoh duit shilling tadi kan? Kipas Muallim, kipas. Kipas pula. Okey, contoh duit shilling tadi. Duit shilling tadi kan banyak kan? Ada 10 sen, ada 20 sen, ada 50 sen kan? Kita akan gunakan kaedah menyisih. Kenapa kita guna kaedah menyisih? Sebab duit shilling kan besar, betul tak? Kita boleh pegang sebiji macam tu kan? Jadi yang 50 sen kita letak kat satu pinggan. Yang 20 sen kita letak kat pinggan yang kedua. Yang 10 sen kita letak kat pinggan yang ketiga. Jadi kita asing-asingkan macam tu. Muallim. Salam. Jadi
kita boleh melakukan pengasingan dengan cara menyisih untuk objek ataupun benda yang saiznya besar dan juga bentuknya yang berbeza, yang tak sama. Tengok menguku dengan kacang tadi. Menguku bentuk dia macam mana, panjang-panjang kan? Betul tak? Siapa tak pernah makan menguku? Angkat tangan. Semua pernah makan menguku kan? Okay. Menguku bentuk dia panjang-panjang. Okay. Tapi kacang bentuk dia bulat-bulat kan, kecil. Bulat-bulat. Jadi bentuk dia tak sama. Jadi kita boleh nak asingkan. Senang kita nak asingkan. Okay. Baik. Cara ataupun kaedah yang kedua untuk kita mengasingkan campuran adalah, okay, tengok situasi yang pertama yang bawah tu. Mak nak buat apa ni? Tengok anak dia tanya. Mak nak buat kek hari jadi ayah. Okay, muka surat sebelah dia. Tiba-tiba adiknya mencampurkan kismis ke dalam tepung. Kan ada tepung kan, kita nak buat kek kan. Tiba-tiba adik dia campur kismis dalam tu. Kan dah bercampur, tengok kan dah bercampur kan. Okey. Baik. Bagaimanakah Kugen ni tadi boleh mengasingkan campuran kismis dan tepung? Kugen mengasingkan campuran tepung dan kismis dengan cara mengayak. Ini tadi yang Mak Ain cakap tadi tu. Menggunakan pengayak tadi tu, kita boleh mengasingkan tepung dan juga kismis. Mak Alim, ada orang yang tulis-tulis. Janganlah tulis. Tadi dia cakap apa kat Mak Alim? Okey. Apakah bahan ataupun campuran yang kita boleh melakukan pengasingan ini, nak asingkan ni dengan cara mengayak? Bahan yang jenis macam mana? Bahan yang saiznya halus. Daripada bahan yang bersaiz besar. Okay. Jadi kalau kita nak asingkan bahan yang saiz dia halus, contohnya tepung. Tepung tadi halus tak? Halus kan? Tepung halus kan? Tepung halus. Kita nak asingkan dengan kismis tadi. Kismis besar tak saiz dia kalau nak bandingkan dengan tepung? Kismis besar kan? Kismis lagi besar daripada tepung. Okey. Jadi kalau kita nak asingkan kismis dengan tepung ni tadi, kita boleh gunakan kaedah mengayak. Dia pakai yang ni, pakai pengayak ni, yang ni. Oops. Ni. Ni dia pakai benda ni. Okey? Kita pakai pengayak. Jadi untuk kaedah mengayak, kita akan boleh mengasingkan bahan yang bersaiz halus daripada bahan yang bersaiz besar. Okey. Kaedah yang seterusnya. Tengok situasi yang kedua. Ke surat 91. Kenapa kotak klip kertas abang ada di sini? Klip kertas abang sudah bercampur dalam pasir. Tengok adik-adik dia main, habis klip kertas abang dia tu ada dalam pasir yang adik dia tu main. Kan? Macam mana nak campur, nak asingkan ni? Pasir pun tak adalah halus sangat kan? Kita tak boleh pakai ayak nak asingkan pasir. Okey. Bagaimanakah Kanang boleh mengasingkan campuran ini? Kanang mengasingkan campuran klip kertas dan pasir menggunakan magnet. Kalau kita nak asingkan bahan yang logam, bahan besi ataupun aluminium, kita boleh menggunakan magnet. Okey. Alim, saya suka main magnet. Bagus. Suka main magnet. Okey. Okey, baik. Tengok situasi yang ketiga. Muka surat 92. Tak sabar nak bela ikan emas ni. Alamak, akuarium lama ini sudah kotor lah. Banyak campuran pasir dan serpihan kayu reput. Akuarium dia tu dah lama, dah kotor kan. Jadi ada banyak pasir, banyak kayu reput. Okey. Bagaimanakah campuran batu dan serpihan kayu reput ini boleh diasingkan? Kita boleh mengasingkan campuran ini secara mengapung. Secara apa?
Mengampung. Mengapung. 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 Bukan mengepung mengepung lain. Mengapung. Ngampung. Apa maksud mengapung tu? Tengok. Dia buat apa? Dia Maksudnya letak. kita untuk lapis tu dia itu. Dia apa Aziz? Untuk yang macam kotor-kotor, macam gula dia campur dengan kismis. Kismis tu kan besar, gula tu kecil. Jadi Kan? gula tu dia turun bawah, kismis ni kat atas. Pandai. Pandai. Betul. Okey. Tapi bukan gula dengan kismis. Bukan. Itu bukan gula lah yang tu. Betul. Pandai Aziz. Dia macam tu lah. Tapi bukan gula dan kismis tau. Okey. Betul Aziz cakap tu. Bila kita pakai kaedah mengapung ni, kita boleh asingkan dengan cara macam mana? Dengar ni, Mualim nak terangkan ni. Okay, Aziz tutup mikrofon dulu. Terima kasih Aziz. Bagus. Aziz dah faham dah. Okey. Kita pakai kaedah mengapung ni macam mana cara dia? Tengok. Kamu tengok. Dalam ini akuarium ni. Akuarium dia tu ada kayu-kayu, ada batu, kan? Okey. Kemudian cara nak asingkan, dia akan letak air. Letak air dalam akuarium tu. Okey. Sekarang ni cuba kamu fikir. Batu dengan kayu. Dia ambil sudu dia. Ambil tu kayu tu. Dia letak air, dalam tu, dia ambil sudu, dia ambil kayu-kayu tu. Dengarlah dulu. Okey. Dia letak air dalam akuarium tu. Lepas tu bila dia letak air, kita ada batu dan sepihan kayu kan, kita nak asingkan ni tadi kan. Okey. Mana yang lagi berat? Batu ke sepihan kayu? Cuba fikir. Batu. Batu lagi berat kan? Okey. Kalau benda yang lagi berat, dia akan tenggelam ke bawah ke dia akan timbul ke atas? Tenggelam ke bawah. Benda yang berat dia akan tenggelam ke bawah. Benda yang Kalau lebih yang ringan ringan ke atas. pandai dia akan naik ke atas. Itu yang Abdul Aziz sebut tadi tu. Bukan gula-gula dengan pasir tu. Maksud Aziz adalah sepihan kayu akan naik ke atas. Batu tu akan duduk bawah. Jadi bolehlah dia ambil sepihan kayu tu pergi buang. Sebab tu dia pakai sudu tu, dia buang sepihan kayu tu. Sebab apa? Sebab sepihan kayu tu dah naik ke atas. Dah naik atas air, atas permukaan air. Dia ambil kayu tu, lepas tu dia masukkan ikan emas dia. Ya, pandai. Lepas tu barulah boleh dimasukkan ikan emas. Jadi, kaedah mengapung ini kita boleh gunakan untuk bahan yang berat daripada bahan yang kurang berat daripada bahan yang tulis pula. Bahan yang berat. Kita nak mengasingkan bahan yang berat dan juga bahan yang kurang berat. Okey? Kalau cuba kamu barang fikir. yang berat dengan barang yang beringan. Pandai Aziz. Okey, cuba kamu fikir. Kalau kita tak pakai, tolong tutup mikrofon kejap. Okey. Okey. Kalau kita tak pakai kaedah mengapung ni, senang ke susah kita nak asingkan batu dengan sepihan kayu ni? Susah. Susah lah. Susah. Sebab apa susah? Sebab dah bercampur semua ni. Nak ambil satu-satu banyak kan? Nanti penat. Jadi kita pakailah kaedah mengapung kan, senang, tuang air. Nanti sepihan kayu naik atas, terus ambil semua sepihan kayu. Dah bersih kita punya akuarium. Bijak tak? Senang kan? Bijak kan? Jadi sains ni sebenarnya dia memudahkan kamu. Dia tak menyusahkan kamu. Dia nak memudahkan kamu sains ni. Okey? Malim. Ya. Yang dia isi air itu dia punya batu terangkat sikit sampai setengah. Lepas tu dia turun balik dengan batu-batu yang kecil. Lepas tu kayu dia naik dengan sepenuh banyak. Jadi kalau kita ambil pakai tangan pun boleh Malim. Satu kali saja kita buat macam ni, tarik, letak. Tapi kotor kan Malim. Ya. Jadi Kotor kan. Kenapa yang gambar pertama tu batu dia ternaik sikit tu? Sebab bila kamu tuang air, tuang air kuat-kuat kan, batu tu akan ternaik sikit lah. Tapi bila kamu dah kacau dia sekejap kan, kamu dah bagi dia bertenang, dah tak kacau dia lagi dah, batu tu akan jatuh kat bawah. Dia takkan naik ke atas dah. Yang naik ke atas apa? Sepihan kayu. Okey?
Faham semua? Okey, baik. Tengok situasi yang keempat. Saya sudah mengerti. Alhamdulillah, bagus. Suka Maklim dengar. Okey, tengok situasi yang keempat. Muka 193 ya. Penyiasatan ini memerlukan cecair berwarna daripada kelopak bunga raya. Okey, dia nak buat satu uji kaji ataupun satu eksperimen. Tapi dia perlukan warna merah daripada kelopak bunga raya tu. Okey, kemudian kawan ditanya, tengok bagaimanakah cecair ini boleh dihasilkan? Okey, tengok kawan dia cakap apa? Tumbuk kelopak bunga raya dan larutkan dengan air. Kemudian turas. Turas. Turas tu apa? Kan? Okey, tengok yang bawahnya. Turas campuran ke dalam kelalang kon dengan menggunakan kertas turas. Lipat. Okey, dia akan jadi corong macam tu. Kemudian barulah kamu boleh tuang campuran air dan juga bunga raya yang kamu dah tumbuk tu, barulah air warna merah tu kamu akan dapat. Kamu faham tak? Dia macam ni. Maklim. Yang itu dilipat dulu, lipat yang atas tu biarkan aja. Lepas tu kita kocok-kocok. Nanti kita tambahkan air sikit, nanti kita kocok balik sikit saja. Lepas tu kita masukkan. Nanti dia ada sikit-sikit dia punya depan titik-titik ni akan terbelah. Dia macam ni Aziz. Okey, dengar Aziz dan semua orang. Okey, dengar ni. Dia cara dia macam ni. Nanti bila kelas akan datang, Maklim tunjuk kat kamu gambar kertas turas ni macam mana. Ataupun kalau ada video, Maklim tunjuk video. Hari ni tak sempat nak tunjuk video. Okey. Dia kertas tau. Kertas turas tu macam ni. Dia macam kertas ni. Okey, dia macam kertas ni. Ni kertas kan? Kertas turas ni. Okey, lepas tu dia lipat macam ni. Dia jadikan macam bentuk nasi lemak tu. Sekejap Dia jadikan macam ni. Macam mana Maklim? Sekejap ya. Sekejap. Sabar. Bertenang anak-anak. Dia jadikan macam ni. Kertas kayak gitu. Okey. Macam ni. Okey. Okey, bila dah jadi macam ni. Okey. Dia nak apa? Dia nak pewarna merah. Kita masukkan pasir kan? Atau apa tu? Air. No, bukan. Okey, kita apa yang kita nak sekarang ni? Kita nak warna merah daripada bunga raya. Apa tu yang bunga warna merah yang kita tumbuk-tumbukkan dia masukkan dalam ni. Kita nak air yang warna merah. Kan, betul? Okey. Bila kamu bayangkan macam ni, kamu ada bunga raya, kamu tumbuk bunga raya tu. Okey, kemudian bunga raya tu akan hasilkan warna merah, betul? Okey. Warna merah tapi ada kotoran sikit. Ya, pandai. Ada kotoran. Jadi sekarang ni macam mana nak asingkan air tu dengan kotoran tu? Kamu nak air sahaja. Jadi yang Maklim pegang tu, masukkan air, lepas tu dia tumpahlah. Lepas tu nanti dia punya titik-titik kotor tu akan sangkut di atas kertas itu. Bagus. Abdul Aziz ajarlah kelas hari ni. Air menurun di kaca atau jak. Kenapa Aziz ni Amin cakap macam orang Indian? Cakap macam bahasa Kelantan. Okey dah. Endor. Semua dengar. Semua dengar apa Maklim dah cakap. Okey dah. Mute. 1, 2, 3. Okey, dah dengar. Betul Abdul Aziz cakap tu. Pandai Abdul Aziz. Dia boleh bayangkan. Kan kamu dah tumbuk. Lepas tu dah letak air sikit kan. Lepas tu kamu nak asingkan air dengan kotor-kotor yang daripada bunga itu. Okey. Maknanya pun tak ikut macam Abdul Aziz cakap. Lepas tu, kamu tuanglah yang campuran tadi tu. Tuang dalam ni. Tuang dalam tu nanti kotorannya. Jadi kotornya tersangkut di sini. Kotorannya tersangkut di sini. Airnya menurun di bawah. Jadi yang menurun di bawah ini yang kita mahu. Betul tak Abdul Aziz? Betul. Maklim cakap dia cikgu Cikgu apa? Okey, jadi itu namanya kaedah menuras. Okey. Kaedah menuras. Jadi kita ada 5. Okey dah, kita nak kelas tinggal berapa minit je lagi ni? Oh, kita ada 8 minit lagi. Okey.
Jadi ada 5. Ni kena ingat dah. Okey, dah faham tadi kan? Abdul Aziz pun dah faham, semua dah faham kan? Semua dah faham kan? Betul? Okey, sekarang ni kita nak ingat pula. Dah faham, kena simpan dalam otak. Okey? Okey. Kaedah yang pertama. Dengar. Nak dengar ke tak nak dengar ni? Tak nak dengar, boleh keluar. Okey. Baik, kaedah yang pertama, kaedah menyisih. Menyisih tu kita buat macam mana? Kita asingkan. Kaedah menyisih kita gunakan untuk bahan ataupun benda yang saiz dia besar dan juga bentuknya berbeza. Okey, itu yang pertama, kaedah menyisih. Yang kedua, kaedah mengayak. Mengayak ingat tepung, nama dia mengayak. Maklum ada orang menyonteng. Isa, jangan conteng-conteng. Okey, mengayak ni guna untuk bahan apa? Bahan yang saiz halus, kita nak asingkan daripada bahan yang saiz besar. Ingat tepung tadi kalau kita campur kismis, kita kena guna pengayak. Tepung jatuh bawah, kismis tersangkut. Okey. Kaedah yang ketiga, magnet. Ingat, magnet. Magnet ni guna untuk apa? Untuk kita asingkan bahan yang kita buat daripada besi dan juga logam. Okey. Kaedah yang keempat, mengapung. Ingat yang ikan, kolam dah. Akuarium. Tuang air, lepas tu bahan yang kurang berat dia akan Ada orang conteng. Janganlah conteng. Amin Adaha. Okey. Mengapung, tuang air, kemudian bahan yang kurang berat akan terapung, bahan yang berat akan tenggelam duduk kat bawah kat dasar airnya. Okey. Yang kelima, menuras. Menuras tu apa? Yang macam Abdul Aziz terangkan tadi tu. Kita kena pakai kertas turas ni. Lepas tu buat bentuk macam ni, macam nasi lemak tu, kemudian tuang dalam ni, airnya jatuh di bawah. Okey, yang kotor-kotornya tersangkut di sini. Okey. Faham semua? Ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada? Betul tak ada? Tak ada. Tak ada. Okey, sekejap nak ambil kedatangan sekejap. Amin. Jangan. Okey, baik. Kalau tak ada apa-apa soalan, homework, kerja rumah. Homework kerja rumah saya okey. Okey, kerja rumah dengar. Tanda. Seribu. Kerja rumah kamu, buka surat 55, buka aktiviti ni tau. Okey, buka surat 55, 56, 57, Dan berapa puluh tujuh malam? Sekejap, sabar dengar dulu. 55, 56, 57. Okey. Okey, itu sahaja. 58 sekali kemudian. Sampai 57 sahaja. Okey. 3 dia 55, 56, 57. Faham semua? Okey, baik. Kita tutup kelas kita dengan bacaan doa. Bismillah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Muallim Kasuhan.